أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk sama-sama kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi ucapkan kepada tuan-tuan dan tahniah kepada yang berjaya sampai pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini kita mulakan dengan satu pesan dari Al-Hasan yang mana memberikan satu nasihat berkenaan dengan nafas, berkenaan dengan umur, berkenaan dengan nafas yang dikandung badan. Hasan berkata dalam salah satu nasihatnya, ayuh segera, ayuh segera, sebab segala sesuatu itu bergantung kepada nafasmu. Dan jikalau ia telah diputuskan, terputus pula segala amalanmu. Kalau demikian, amalan mana lagi yang akan engkau gunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang suka melihat kepada dirinya sendiri, memperhatikan keadaannya dan suka menangis kerana banyaknya dosa yang dilakukan. Lalu disambung nasihat tersebut dengan satu ayat Quran di dalam surah Maryam ayat 84 yang berbunyi, innama na'uddu lahum adda, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka. Baik, di dalam pesanan daripada Hasan sebentar tadi, dia pesan berkenaan dengan dua benda. Yang pertama, dia suruh tengok berkenaan dengan kita punya nafas, berkenaan dengan kita punya hayat di atas dunia. Yang mana dia kata, setiap sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini, setiap sesuatu, masa, peluang, keadaan, kesempatan, semuanya bergantung, dia kata, kepada masa. Masa dan nafas yang masih ada. Setiap hela nafas, tu kalau istilah sedap sikit lah, setiap hela nafas, setiap kali bernafas, ditarik, dihembus, ditarik, dibuang, dihembus, semua itu adalah kesempatan yang Allah bagi. Sebab tak tahu bila mana satu waktu ditarik tak boleh dihembus lagi, ataupun dihembus tak boleh ditarik lagi. Kesempatan. Jadi dia kata setiap sesuatu hela nafas itu adalah kesempatan yang Allah bagi untuk berbuat kebaikan. Tapi bila mana dah diputuskan, dia kata, mana lagi peluang untuk buat kebaikan.
Mana ada lagi peluang untuk buat kebaikan bila mana sudah diputuskan. Jadi dia kata bila mana dah diputuskan macam itu, habis mana lagi amalan yang ada untuk mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab diberikan banyak masa kepada kamu di atas dunia, diberi masa kepada kita di atas dunia, kita tak ambil peluang untuk buat sesuatu amal soleh, untuk berbuat kebaikan walaupun sekecil-kecil perkara. Tak buat. Jadi tak ada bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan. Dan yang kedua dia pesan kepada kita adalah semoga Allah merahmati orang yang suka melihat kepada diri dia sendiri. Maksud melihat kepada diri dia sendiri ni makna dia hitung diri dia. Bila mana sesuatu jadi dalam kehidupan, bila mana sesuatu berlaku dalam hidup dia, dia tak marah pada orang lain dulu. Dia tak maki orang, dia tak marah pada orang lain, dia tak tunjuk pada orang lain. Apa-apa yang berlaku pun, baik ke buruk ke, dia tengok pada diri dia dulu. Ada sesuatu musibah datang dalam hidup dia, dia akan pandang pada diri dia. Apa yang aku buat sampai musibah ni datang? Apa yang aku buat sampai benda yang tak elok ni jadi pada diri aku? Apa kesilapan aku sampai benda ni boleh berlaku pada aku? Dia tengok pada keluarga dia semua jadi rosak. Isteri dia jadi jahat, anak dia jadi nakal, hak dia sendiri jadi tak apa-apa betul. Mak mentua dia tak suka dengan dia, bapak mentua tak suka dengan dia. Semua jadi caca merpa keluarga. Adakah dia kena marah pada orang lain? Dia marah pada isteri dia, kamu yang jahat. Dia marah pada anak dia, kamu ni memang jahat. Dia marah pada mak mentua, pak mentua, ayah dia, mak dia. Dia kata semua orang jahat. Bukan, tu salah. Yang patut bila mana jadi macam itu, apa-apa pun kita tengok pada diri kita dulu. Hasan ni kata Allah merahmati, Allah sayang, Allah suka pada orang yang sentiasa tengok pada diri dia. Setiap sesuatu yang berlaku dia tengok pada diri dia. Adakah ini punca pada aku ataupun punca benda-benda lain? Yang pertama dia tengok dia dulu. Sebab tu dikatakan dulu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada bab menyempurnakan dalam solat, yang di hujung sekali sebelum penutup fasal tersebut ada disebutkan oleh seorang hakim. Dia kata yang terbaik untuk kamu lakukan bila mana kamu duduk dalam satu masyarakat, ketika mana orang lain sedang sibuk melihat kesalahan orang, waktu itu kamu tengok di mana salah kamu. Orang duk tengok salah orang lain, oh dia salah, dia tu salah, oh sebab benda ni jadi dialah punca. Oh dia tengok orang, tapi dia tak tengok apa sebab aku mungkin salah satu sebab yang menjadikan orang lain pula jadi terkena musibah. Mungkin sebab dia. Macam saya sebut kat tuan-tuan, pernah saya datang, saya pernah sebut. Saya kata dulu, kalau orang jenis tak suka main masjid, jenis orang tak suka main surau, jangan salahkan orang yang tak datang. Jangan kata pada orang yang tak datang, apa mereka tak mau datang. Apa mereka ni jenis tak suka duduk masjid, jenis tak suka duduk surau. Apa mereka ni jenis tak suka duduk dalam majlis ilmu. Jangan pergi kata macam itu. Tanya dulu, apa yang kita selalu datang ni buat sampai orang yang baru datang tak nak datang lah. Dan tanya pula pada kita yang mengajar dalam majlis ilmu, yang duduk dalam majlis ilmu, pasal apa orang tak suka datang? Mungkin bila mana ada orang datang, kita pergi maki kawan tu. Orang nak bagi nasihat, bukan nak maki. Orang nak bagi satu kata-kata yang boleh merubah orang zahir dan batin. Tetapi bukan bagi satu kata-kata yang menyebabkan orang hari itulah pertama dia dengar kuliah, hari itulah hari terakhir dia dengar kuliah, sebab dia tak minat. Cara bagi nasihat, cara nasihat orang, cara bagi teguran tak kena. Mungkin sebab itu kali itu dia tak mau datang lagi dah. Tanya dulu apa yang kita buat sampai orang lain tak suka dekat dengan agama. Apa yang kita buat sampai orang lain tak seronok bila mana nak jadi baik. Mungkin ada sebab dengan kita. Yang disebutkan di sini, dia tengok pada diri dia sendiri dan dia suka menangis bila mana memikirkan tentang silap-silap lampau yang dia buat. Dia menangis bila mana dia fikirkan, oh dulu ada benda tak elok aku buat. Tak Allah ampun ke tidak, tak tahulah Allah macam mana ni. Menangis bila mana jadi macam itu. Sebab tu kata Al-Awwam bin Hausa, dia kata kalau orang ini dia buat dosa, kalau orang ini dia buat dosa, dia ni berada dalam orang yang bahaya. Dia berada dalam golongan orang yang sangat bahaya. Tetapi ada orang yang lagi bahaya daripada sangat bahaya tu. Dah sangat bahaya tu bahaya dah. Dia kata lagi bahaya daripada orang yang buat dosa ni adalah 4 jenis.
Yang pertama, mereka yang seronok dengan dosa yang dia buat. Dia dah berdosa banyak, dia seronok pula dengan dosa tersebut. Selepas dia seronok, dia rasa tak ada apa-apa. Dia buat dosa tersebut seronok, lama-lama rasa tak ada apa. Tak ada apa kot. Okey kot. Tak ada apa kot. Lama-lama dia rasa tak ada apa. Dan yang ketiga, dia rasa suka buat dosa tersebut. Seronok, buat rasa tak ada apa-apa, rasa suka pula. Lalu memperkecilkan dosa tersebut. Kecil je ni. Benda kecil je ni. Tak ada apa ni. Dia memperkecilkan dosa tersebut. Lalu yang terakhir, kata Al-Awwam, dia kata orang ini takut-takut mati dalam keadaan tengah buat dosa tersebut. Lagi bahaya daripada berdosa tadi. Dah berdosa, suka pula tu, rasa tak ada apa-apa, memperkecilkan, lalu mati dalam berbuat dosa tersebut. Takut. Sebab tu fikir, bila mana duduk senyap sorang-sorang, sebelum tidur, bangun sepertiga malam, duduk tertengah majlis ilmu, dengar dan fikir, ya Allah, banyak rupanya dosa dulu aku buat. Satu fikir, menangis. Sebab apa menangis? Sebab terfikir, satu, dulu macam mana boleh terlepas buat dosa, macam mana boleh buat silap dulu. Yang kedua menangis sebab apa? Sebab takut Allah tak ampun. Kadang-kadang dosa dengan manusia kumpul bertimbun, dosa dengan Allah pun merimbun, timbul punya banyak. Tak minta ampun daripada dulu sampai hari ni. Tu yang kadang-kadang musibah datang dalam hidup banyak tu. Daripada sekecil-kecil musibah sampai sebesar-besar musibah. Bukan saja-saja dibagi. Kadang-kadang bagi tu sebab nak bagi tahu, hang ni dah banyak sangat silap. Hang ni dah banyak sangat buat benda sia-sia, banyak sangat buat benda tak elok, tegur benda kecil-kecil tak jadi. Bagi yang besar-besar baru tersentak. Bagi hak kecil-kecil tak jadi apa. Bagi sakit sikit tak berubah juga. Bagi sakit kaki tak berubah juga. Bagi sakit mata tak berubah juga. Bagi sakit telinga tak berubah juga. Bagi yang besar baru terdiam. Sebab tu bila mana diberikan sesuatu, suruh fikir, adakah benda baik banyak aku buat ataupun benda buruk yang banyak aku buat. Baik, kita membaca pada kitab Bimbingan Mukmin, yang mana sampai pada satu fasal, bersegera beramal dan bahaya menangguhkannya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla hamsin, syababaka qabla haramika, wa sihatika qabla syaqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa fararaka qabla sughlika, wa hayatika qabla mautika." Hadis yang popular, tuan-tuan pun saya rasa hafal. Kalau tak hafal bahasa Arab, hafal maksud dia. Saya ada lagu ni, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mubarak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud, Nabi kata, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, semasa kamu muda sebelum datangnya tua. Masa muda, tenaga banyak sebelum datangnya usia tua. Dah tak berapa larat, dah tak berapa nampak, dah tak berapa tergah. Yang kedua, Nabi sebut, masa kamu sihat sebelum datangnya masa sakit. Masa sihat, masa elok, masa larat, pergi buat. Apa benda baik yang nak dibuat, pergi buat. Jangan ditangguh-tangguh, jangan dinanti-nanti. Sebab dinanti-nanti ni bukan kita punya perangai, tapi perangai iblis. Dia jenis suka. Bila mana ada orang nak buat benda baik, dia akan kata nanti sehari. Nanti. Di antara benda yang syaitan suka bisik adalah jangan. Tapi kadang-kadang dalam bab berbuat kebaikan, dia akan bisikkan nanti. Dia tak kata jangan pergi buat lah. Tak payah buat lah. Susah nak buat tu. Jarang dia bisik gitu. Dalam perkara kebaikan, dia selalu bisik berkenaan dengan nanti. Orang dah celik mata pukul 5 nak bangun pagi, pergi sembahyang subuh hari Sabtu. Dia kata sehari ya, nanti ya. Selagi setengah jam baru bangun. Kita pun tutup mata balik, sambung. Buka-buka mata 5.45. Setan kata sehari ya, nanti ya. Azan baru bangun. Kita pula tunggu azan. Azan pula terus kali, lelak bangun pula 6.10. Orang tengah sembahyang sunat, kita kata dan lagi ni.
Setan kata, sagi ya. Orang dah start angkat takbir, imam angkat takbir baru pi. Kita sambung lagi. Bangun-bangun 10.45. Nah. Terlepas subuh. Sebab nanti terlepas. Nanti habis. Sebab tu kadang-kadang nanti tu buang. Kita duk nanti tangguh nak buat benda baik, lalah kali jalan. Sama sembahyang maghrib. Duk sibuk tengok televisi pukul 7. Nasib baik dah tamat dah cerita tu. Kalau tak tamat lagi, ramai lagi duduk depan TV rasa. Oh, maghrib. Hari tu saya sembang dengan seorang hamba Allah. Saya duduk nyembang. Dia kata zaman sekarang ni, no ustaz, orang semayang, dia kata 3 jenis manusia semayang. Saya kata mana 3 jenis pula, orang semayang 1 jenis je. Dia kata dah, zaman sekarang dia kata orang semayang 3 jenis. Yang macam mana 3 jenis? Dia kata yang pertama, jenis pertama, dia ni jenis tunggu imam. Dia jenis semayang tunggu waktu, tunggu imam. Ini nama dia bagus. Dia sebelum masuk saja maghrib, sebelum masuk saja waktu-waktu semayang, dia dah siap, sejadah dah siap, pakaian dah siap, uduk dah siap. Dia tunggu azan je. Dia tunggu azan tu imam mai jalan. Tu bagus nama dia. Nombor 1, tunggu azan. Yang kedua, ada orang semayang yang tunggu kawan. Tunggu kawan, tunggu orang. Maksud tunggu kawan, tunggu orang ni, dia kalau orang tak semayang, dia tak semayang. Kalau orang semayang, dia semayang. Kalau orang lambat, dia lambat. Kalau orang cepat, dia cepat. Kalau orang terlajak waktu, dia terlajak waktu. Semayang jenis tunggu orang. Dan yang ketiga, semayang tunggu iklan. Contoh faham semayang tunggu iklan. Jenis tengok TV maghrib-maghrib, selagi tak iklan, selagi tu tak semayang. Tunggu. Kalau sejam tu tak ada iklan, sejam tak semayang. Pukul 8 baru semayang. Orang dah start kuliah maghrib, baru nak pergi ke bilik air. Orang dah start kuliah maghrib, baru nak cari sejadah. Ui, hebat sungguh. Dia sanggup tinggalkan semayang awal waktu semata-mata nak tengok ada apa dalam cerita. Padahal tengah malam ada ulangan, YouTube ada ulangan, boleh tapi tak nak tunggu juga tengok. Sanggup dibiarkan masa maghrib berlalu begitu saja. Ujung-ujung waktu baru semayang. Sebab tu diceritakan di sini nombor 2. Dia kata semasa kamu sihat, sebelum datangnya sakit, waktu tu nak pulut. Bila mana sakit dah terlantar di rumah, nak buat macam mana lagi? Bila mana dah sakit, dah tak larat, tak boleh buat apa lagi? Selagi mana ada peluang, buat sungguh-sungguh. Selagi mana ada peluang, masa muda, masa sihat, buat betul-betul. Bila mana sakit, dia akan jadi alasan. Bila mana sakit, dia akan jadi satu beban. Tapi bila mana sihat, dia tak nak ambil peluang. Sebenarnya sakit itu datang untuk memberikan kesedaran atas apa yang kita lalai. Baik. Yang nombor 3. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa engkau kaya sebelum datangnya miskin. Masa kaya, masa banyak wang, masa banyak harta, masa banyak benda-benda dunia di dalam hidup, masa itulah peluang untuk buat kebaikan. Bukan disimpan nanti. Ada orang yang dia selalu doa. Dia kata, ya Allah bagilah aku banyak rezeki. Ya Allah bagilah aku banyak harta supaya aku ini senang memberi. Tak ramai orang yang mana dia banyak harta senang bagi. Sebelum dia dapat, dia akan kata, kalau aku dapat, aku nak kongsi dengan orang. Tapi bila mana dah dapat, berapa ramai yang kongsi dengan orang? Sebab lazimnya bila mana makin banyak dia harta, makin susah dia nak bagi keluar. Tapi sesiapa yang boleh memberi saat dia tak berapa ada, Allah akan buka pintu rezeki dia, mudah untuk masuk. Saat dia tak berapa ada, dia boleh bagi. Yang ni hebat. Apa beza orang yang banyak bagi dengan orang yang tak berapa ada bagi? Beza dia adalah, kita tengok ada orang yang bila mana tabung mai, dia bubuh 100 dalam tabung. Bangga je bawa keluar pada poket duit menunggu. Cak tunjuk kipas-kipas lagi kat atas. Bubuh. Orang tengok, orang kata, ui, banyak dia bubuh, menunggu. Bubuh siap dalam. Orang semua kata, banyak dia bubuh. Ada orang yang tak berapa ada, dia seluk dalam poket, dia bubuh 50 sen.
Tok dia letak, malu je letak. Bila 50 sen jatuh dalam tabung berbunyi. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang dia nak buh duit shilling, dia balut dalam kertas. Sebab tak nak bagi dengar bunyi bila mana jatuh. Oi, rasa segan sungguh bila mana letak dalam tabung bunyi duit shilling. Oi, segan. Kita pun sangka baik lah. Mungkin dia letak RM10, 25 sen. Ada shilling-shilling dia letak belakang, mukul lah. Dia letak 50 sen dalam. Kita kata apa sikitnya letak? Sikit sangat letak. Kita nampak yang letak 100 tu banyak, yang letak 50 sen tu sikit. Tapi daripada sudut lain, yang 50 sen tu banyak, yang 100 tu sikit. Kat mana nak tengok? Tengok tu. Yang letak 50 sen tu dalam poket ada RM1 je. Dia letak 50 sen, maknanya 50% harta dia letak dalam tu. Tapi yang letak 100 tu dalam bank dia, ya Allah, tolak semua duit orang, duit dia punya banyak. Berguni-guni duit orang. Dia ambil satu je, 0.00001% daripada harta dia bubuk. Mana lagi banyak? Kita hanya nampak dari sudut lain, kita tak nampak daripada sudut lain. Mungkin yang tu lagi banyak. Siapa yang boleh memberi dalam keadaan dia tak berapa ada, orang macam ini Allah buka pada dia pintu rezeki. Hebat tu. Tambah-tambah yang banyak lagi dia bagi, lagilah bagus. Ambil peluang untuk bagi. Jadi bila mana masih lagi ada, masih lagi kaya, masih lagi banyak benda-benda yang ada disimpan, waktu itulah nak bantu, waktu itulah nak tolong. Sebab bila mana dah datang satu zaman, jadi susah, jadi tak berapa ada, dia jadikan alasan. Saya tak berapa ada lah nak bagi, saya tak berapa banyak lah nak bagi. Waktu banyak, kamu tak bagi juga. Waktu sikit, tak bagi, okeylah ada alasan. Tapi bila mana banyak pun tak bagi, apa nak dijawab? Wahai si fulan bin si fulan, kamu hidup di atas dunia berapa tahun? 64. Oh, lama. Umur kamu habiskan ke mana? Ilmu kamu belajar tiap-tiap maghrib, tiap-tiap kuliah subuh, banyak ilmu kamu dapat. Kamu catat dalam buku ada, kamu sebar tak? Yang ketiga tanya, 64 tahun hidup, banyak dah harta dapat, banyak dah nikmat dapat. Ui, banyak. Lepas tu ada tak bagi pada orang? Bukan bagi, kongsi pada orang. Ada tak? Tak ada. Habis tu kamu perhabis ke mana? Hanya pakai untuk dia, hanya pakai untuk diri dia sendiri, habiskan benda sia-sia, tak ada langsung bagi pada orang yang memerlukan. Ui, ditanya. Nanti bagaimana nak jawab? Persoalannya kena prepare waktu di atas dunia. Baik. Yang seterusnya, semasa engkau lapang, sebelum datang masa sibuk. Sebelum datang masa sibuk. Waktu lapang tak ada buat apa. Kita ni jenis bila mana lapang tidur. Tu masalah orang kita. Asal lapang tidur, asal lapang tidur. Ni pagi-pagi ni kalau tak ada apa, balik-balik lagi sambung tidur. Lepas makan roti canai, lepas makan nasi lemak, kena air kopi, sedap tidur. Asyik tidur saja. Oi, esok cuti nak tidur puas-puas. Dia dah siap dah jadual dah. Tidur puas-puas. Cuba ubah. Kalau tak nak buat apa-apa, apilah jadikan hidup tu kehidupan sehat kan. Sekarang zaman orang naik basikal kan, pergi naik basikal tu. Beli basikal satu pi pusing, satu pucuk. Sedar-sedar kat Johor Bahru, punya jauh pi lah naik. Bagi badan sehat. Malas naik basikal jauh, kaki-kaki ngayuh. Pi bercucuk tanam belakang rumah. Malas bercucuk tanam berpeluh bagai hari jenis, gatai badan tak boleh. Pi lah membaca ke apa. Asalkan jangan tidur. Tak jenis kita, jenis orang lain dah dapat 1000 dah meniaga, kita baru nak buka mata. Orang lain pukul 7 buka kedai, kita pukul 12 tengah hari, tu pun kita rasa awal. Awal aku kat kedai hari ni, awal aku apa? Pukul 12. Cubalah masuk tahun baru ni, ubah satu benda dalam hidup. Ubah apa? Alang-alang sebut bagi tahu. Alang-alang ada berapa minit ni? Masuk tahun baru ni, berapa ramai orang yang dia fikir benda yang besar-besar nak ubah. Oh, tahun ni aku nak ubah daripada sale aku, kalau aku meniaga dulu tahun lepas-lepas ada dapat 3,000, 4,000. Tahun ni aku nak target 1 juta. Anda dah dapat 1 juta belum? Oh, ayat tu. Saya baca kat mana tu ayat tu, tak ingat dah. Dia target besar. Tahun ni aku nak ubah rumah aku daripada 3 bilik jadi 6 bilik. Ubah besar. Alang-alang jumpa pagi ni, kita bagi tahu benda yang nampak kecil, orang tak ingat pun nak ubah, tetapi benda tu sebenarnya besar. Kalau ubah, orang ini akan jadi orang yang sangat berjaya dalam hidup.
Kecil je benda dia. Nombor satu, tolong cek masa. Masa, kita asyik tengok jam, tengok dia jalan, habis satu hari. Tapi bila nak diubah masa tu, jaga betul-betul. Jaga betul-betul. Waktu jumpa dengan orang, waktu buat ni, waktu buat tu, susun elok-elok supaya tak ada walaupun satu saat masa yang digunakan untuk perkara sia-sia dalam hidup. Cara nak urus masa dengan baik adalah semayang awal waktu. Paling mudah kalau orang tanya macam mana saya ni nak urus masa dengan baik dalam hidup, jawapan dia mudah, semayang awal waktu. Kalau semayang awal waktu, dia akan rasa masa tu banyak dalam hidup. Tapi kalau semayang ujung-ujung waktu, dia akan rasa masa tu sikit dalam hidup. Tak percaya, cuba buat. Siapa yang pernah buat, dia akan tahu. Kalau semayang di awal waktu, masa rasa banyak. Tak percaya, cuba buat dulu. Yang kedua, benda yang nak diubah adalah perangai ketika mana kita dengan keluarga. Saya okey apa dengan orang? Tu dengan orang. Dengan keluarga sendiri. Berapa ramai orang yang dengan kawan dia jumpa di masjid punya baik, dia jumpa di kedai kopi punya baik, dia jumpa di tempat kerja punya baik, perangai. Dia layan orang, hormat orang, dia perangai baik, akhlak baik dengan orang. Tapi bila balik ke rumah dengan isteri macam mana? Bila balik ke rumah dengan anak macam mana? Bila balik ke rumah dengan mak dan ayah macam mana? Kalau jumpa dengan orang yang lebih dewasa daripada dia di luar, baik lelaki ataupun perempuan, hormat lalu, tunduk lalu. Sebab hormat. Tapi bila balik ke rumah dengan mak ayah, lebih kurang, tengking, maki, marah. Mak bagi jatuh pinggan, maki mak. Dia selamatkan pinggan mak yang dia buang. Bila balik ke rumah, anak dah layan macam mana? Dia layan anak orang di luar bila tengok, ya Allah comelnya, sebab cubit pipi, pegang kepala. Bila balik ke rumah, anak dia boleh penampar pipi anak. Isteri kalau jumpa orang di luar punya baik, tapi bila balik ke rumah layan isteri lagu mana? Tu yang kena ubah. Kita duk fikir bila mana ubah perangai, ubah akhlak, jumpa dengan orang, semua dah baik, semua aku dah okey, daripada muka baik, daripada tangan baik, daripada lisan baik, daripada anggota baik, semua aku dah baik. Tapi yang kena tengok akhlak bila mana di rumah. Dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah kita, sesiapa yang ada duduk sekali dengan kita di rumah, macam mana perangai kita di situ. Sebab tu tuan-tuan, nak tegur orang yang ada dalam rumah kita susah. Jujur cakap. Kalau orang di luar kita jumpa, nak tegur senang. Macam saya ceramah pagi ni. Kalau saya nak sebut pada tuan-tuan apa-apa, senang. Tuan-tuan pun rasa macam, mudah nak terima. Senang terima. Sebab kita tak duduk serumah. Cuba bayang kalau duduk serumah. Rasa-rasa macam mana? Dia cakap dia lebih kurang. Dia cakap macam tu, dia pun tak buat. Cuba bayang kalau macam tu je lah. Sebab tu orang yang paling susah nak ditegur adalah keluarga sendiri. Tapi kalau dapat ditegur dengan baik, dia dapat ikut dengan baik, tu satu rahmat kebahagiaan betul lah dalam hidup. Bila mana senang nak nasihat ahli keluarga sendiri. Dan yang ketiga, benda yang nak diubah pada tahun ni adalah bila mana tuan-tuan duduk seorang-seorang dengan duduk ramai-ramai, perangai sama. Sudah, yang ni payah ni. Bila duduk ramai-ramai dan duduk seorang-seorang, perangai sama, nak ubah itu agak-agak mudah ke senang? Mudah ke senang? Mudah ke susah? Susah. Sebab orang ni bila mana dia duduk ramai-ramai, perangai baik tu biasa. Dia duduk dengan aku baik perangai dia, bagus ada dia ni luar biasa. Apa tu benda biasa. Bila duduk dengan orang, bila duduk depan orang, semayang ramai-ramai, bila makan ramai-ramai, bila menyembang ramai-ramai, baik. Semayang ramai-ramai, jubah semua elok, gosok baik, pakai baju Melayu semua elok, tak ada redut-redut, pakai kain semua yang paling segak. Kalau duduk di rumah semayang lagu mana? Kadang-kadang baju pun tak pakai. Kelang kabut berlari pergi bilik air, ambil uduk, rambut tak sikat bagi elok, kupiah tak pakai, kain pelekat pun pakai terbalik, orang gajah di bawah, dia gajah di atas. Mana jadi? Sebab tu kata tadi, nak ubah daripada perangai duduk seorang-seorang dengan ramai-ramai, sama-sama baik.
Nak duduk seorang-seorang, dia macam-macam datang. Nak buat apa buat, dia kata jahat gelantak orang bukan tahu. Nak ubah tu, tanda-tanda manusia bertakwa adalah bila mana perangai dia waktu dia duduk seorang-seorang pun macam tu, waktu dia duduk ramai-ramai pun macam tu, sama-sama baik. Yang tu nak diubah pada tahun ni bukan mustahil, tapi boleh buat. Tapi kena dengan cara yang betul, insya-Allah boleh buat. Sesuatu yang perlu diubah. Baik. Dia katakan tadi yang keempat, masa kamu menganggur. Dia tulis sini masa menganggur. Waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Dan yang keempat, masa hidup sebelum datangnya masa mati. Masa hidup masih bernyawa. Ni yang kita nak kait dengan yang di bawah tadi. Selagi mana masih lagi bernafas. Ada lagi nafas keluar tarik, keluar tarik, keluar tarik. Bangun pagi kejut, bangun subuh. Yang bangun subuh kejut, sedar-sedar ada lagi boleh tarik nafas. Buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Yang kita takut bila kejut-kejut-kejut, tak bergerak lagi dah orang tu. Yang dikejut tu pula bangun-bangun di alam lain. Sebab tu benda yang paling takut di atas muka bumi ni adalah sepanjang hidup dan sesudah mati, benda yang paling takut adalah tidur penuh dengan dosa, bangun dalam kubur. Sedar-sedar di tempat lain. Waktu tu alamak macam mana nak buat ni? Nak balik ke dunia tak boleh lagi dah. Malaikat tanya, ni gusar-gusar nampak resah tengah ni kenapa? Dia kata saya ni tiba-tiba meninggal. Jadi tak sempatlah nak buat amal baik, tak sempatlah nak buat benda-benda elok, tak sempatlah nak cari bekal. Jadi macam mana saya nak buat? Boleh tak saya nak balik je atas dunia, nak sikit je nak balik. Sebab saya nak buat amal soleh, betul saya mai balik. Dia kata, boleh tak? Malaikat kata no. Mana boleh? Orang dah bagi hang masa punya banyak atas dunia, hang tak mau buat, dah sampai ke sini baru nak buat. Itulah perangai manusia. Bila mana peluang ada depan mata tak nak ambil, bila mana dah terlepas kata alamak ruginya aku. Tu peluang. Itu saya teringat satu cerita seorang pemikir barat. Ni saya cerita je lah sebagai motivasi pagi. Dia pergi satu tempat. Dia kata dia nak kongsi satu benda yang menyebabkan dia berjaya dalam hidup. Dia nak kongsi. Lepas tu orang ni tanya pada dia. Dia kata, Tuan, macam mana Tuan boleh berjaya dengan yang tersangat hebat ni? Macam mana Tuan boleh berjaya? Dia kata, boleh tak kongsi sedikit tips? Tak bagi semua, tak apa, bagi satu pun tak apa. Dia kata, boleh tak kongsi? Apa tips boleh berjaya sampai macam ni? Dia pergi buka dia punya bag. Dia buka dia punya bag tu, bag dia bawa. Dia bawa keluar buku cek. Dia ambil pen. Dia bagi dekat orang yang tanya tu. Dia kata, nah, ambil. Anak berapa tulis? Dia kata, anak berapa tulis? Kawan tu pun, takkan macam ni. Saya tanya betul-betul ni. Apa tips? Apa tips macam mana boleh berjaya ni? Dia kata sekali lagi, nah ambil. Nak berapa juta tulis? Dia sign, dia bagi. Dia kata, tak, saya tanya betul-betul. Macam mana tips berjaya? Ni bagi cek buat apa pula? Kawan tu ambil cek tu, dia kata dalam bahasa dia kesat sikit lah, tapi dia sebut istilah baik sikit, awak ni rugi, awak ni sangat-sangat rugi. Pagi ni tepat, contoh kita ambil masa kita, pagi ni tepat 7:20 pagi, awak dah lepaskan peluang untuk menjadi seorang jutawan. Saya dah bagi peluang pada awak, tulis je apa-apa awak nak, saya send, saya bagi. Tapi awak tak tulis, awak tak mau melawak. Dia kata salah satu tips saya boleh berjaya dalam hidup sangat-sangat hebat adalah saya tak lepaskan peluang walaupun kecil. Apa-apa peluang datang dia akan ambil. Apa-apa benda yang sampai depan mata suk sambak. Macam buaya. Dia ambil saja apa yang datang. Itulah dia punya cara macam mana nak jadi berjaya. Kita nak bawa pada kita tadi, Allah bagi kita peluang punya banyak buat kebaikan. Berapa ramai yang ambil? Berapa ramai yang ambil, berapa ramai yang guna, berapa ramai yang ambil peluang untuk buat kebaikan? Tak ramai. Tapi bila mana terlepas, dia sebut pula, Allah rugi betul ya terlepas pula. Patut aku dah dapat dah. Dah peluang depan mata, boleh buat, sempat untuk buat tapi tak nak ambil. Bila terlepas, dia rugi. Itulah yang dikatakan tadi, jangan bernanti-nanti. Baik, kita tutup dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam satu hadis yang masyhur juga, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan
ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, sihatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sebahagian banyak manusia tertutup daripadanya, yakni tidak mengetahui dan kurang memerhatikan. Senang sebut dua nikmat yang selalu orang-orang ni lupa, lalai, buat tak kisah, yakni nikmat besar yang disebut sebagai sihat dan masa lapang. Sihat dan masa lapang. Ni tuan-tuan, hari ni kalau ada masa lapang, tolong isi dengan benda-benda baik. Panjang hidup kita ada masa lapang, isikan dengan benda yang elok-elok, yang bermanfaat, yang bila mana dibuat itu bekalan yang boleh bawa sampai hari kiamat, walaupun benda kecil, yang mana bila mana dibuat tak ada apa nak dipersoal pada hari kiamat. Tu nama dia benda yang bermanfaat. Bila mana dibuat baiknya itu dapat jadi bekal pada hari kiamat. Kalau ditinggalkan buruknya itu tak ada apa nak dipersoal pula pada hari kiamat. Buat benda yang bermanfaat. Setiap satu benda yang nak dibuat, fikir dulu apa natijah, apa hasil, apa akan jadi bila mana aku buat. Fikir setiap satu benda yang nak dibuat. Allah bagi pada kita akal, tetapi tak ramai yang menggunakan sebaik mungkin. Dan huraian pada hadis itu, maksudnya ialah ramai manusia yang tidak suka menggunakan dua nikmat itu selagi ada, tetapi baru mengetahui saat dia itu hilang dan diserang penyakit dalam keadaan yang sangat sibuk. Dia kata dua nikmat ni orang tak nampak. Masa lapang mana ada orang nampak, tak perasan. Tapi bila mana dia sibuk, barulah dia tahu nikmatnya masa lapang. Bila tanya pada orang yang sibuk, yang tak sempat balik rumah, si ada pemandu bawa dia, oh naik kereta mewah, kita kata seronok jadi dia. Seronok apa? Dia kata saya tak pernah seronok. Dia kata tak seronok sebab apa? Orang lain boleh ada masa makan dengan isteri, masa makan dengan keluarga. Saya tak ada. Saya makan dalam kereta, meeting sana, meeting sini, program sana, program sini, projek sana, projek sini. Mana ada peluang balik rumah? Saya kadang-kadang lebih banyak tidur di kerusi velfire daripada tidur di atas katil di rumah. Dia kata saat-saat macam ini punya sibuk, dia kata dapat baring di rumah atas simen pun sedap. Tak sedap dah baring atas sofa dalam kereta, tak sedap dah. Sebab dia fikirkan seronoknya masa lapang, berehat. Lepas tu ada pula orang yang waktu sihat, dia tak nampak sihat tu nikmat. Pergi tanya orang, apa nikmat yang paling awak rasa sekarang? Saya sekarang paling rasa nikmat duit banyak kot. Mana ada jumpa orang, saya nikmat saya rasa paling seronok sekarang saya dapat kesihatan. Tobat. Kalau tanya 100 orang, mungkin satu pun tak ada jawab gitu. Dia tak nampak. Tapi bila mana sakit, dia fikir, oh seronoknya jadi orang sihat, seronoknya boleh berjalan, seronoknya bebas nak makan apa, seronoknya boleh pergi ke mana-mana. Tapi bila mana sakit, kuarantin, duduk di rumah pakai gelamping. Dah pakai gelamping, duduklah di rumah elok-elok. Ni berjalan pergi ke Langkawi, berjalan pergi ke masjid. Bila mana orang marah betul, pergi ke balai polis pula. Habis semua tempat kena. Tu yang dikatakan kita jaga kita tu, saling jaga antara satu sama lain lah. Kalau demam, duduk di rumah. Kalau tak berapa sihat, jangan keluar. Nah, pakai pelitup muka, jaga jarak. Dah orang kata jangan bersalaman, gagah, pergi jumpa, pergi peluk-peluk pula. Yang paling tak tahan tu disebut pula, tak ada apa kot, tak ada apa kot. Dia lah, kita mungkin tak ada apa, takut hang ada apa-apa. Sama-sama jaga, sama-sama nak sembang boleh, tapi jarak jaga. Pergi mana-mana bawa sejadah sendiri nak sembahyang. Bila mana orang tegur pakai pelitup muka, jangan marah pula. Tuan tak pakai tu, tak boleh masuk. Apa tak boleh masuk? Saya dulu sini tiap-tiap hari masuk. Tu dulu. Orang nak scan kepala apa? Suruh tunduk pula nak scan pula. Tak biar scan tak boleh ke? Oh marah. Orang nak jaga supaya keselamatan dijaga. Ada lagi hak degi-degi macam tu. Bila mana hak degi-degi macam tu, tolonglah ubah perangai. Jangan jadi degi, sebab kita saling nak jaga, nak putuskan rangkaian. Baik, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan mendapat sesuatu hasil daripada apa yang kita bincangkan berkenaan dengan 3 pesanan. 2 dari hadis Nabi, 1 daripada pesanan Al-Hasan berkenaan dengan selagi hayat di kandung badan, selagi nafas berfungsi, selagi mana nafas masih lagi disedut, waktu itu peluang untuk segera melakukan
melakukan amal dan berbahaya bila mana menangguhkannya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam masjid Putra Perdana ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada bermasalah, kau bantulah ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami daripada bala, wabak, bencana dan perkara yang tidak diingini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa mengimarahkan rumahmu, golongan yang sentiasa mencintai majlis ilmu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan akhlak yang baik lagi cantik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersilap tutur kata ataupun terlebih gurau senda. Yang baik datang dari Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.